亲爱的姐妹们，早安！感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan kita hari ini. 我们来唱一首诗歌，慈爱天父，我心真感激你。我们非常感谢神的恩典，还给我们生命，给我们气息。纵然我们有一些身体上的软弱，但是神的恩典足够我们使用。Kita angkat satu puji-pujian. Bapa Surgawi, hatiku bersyukur. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidup, memberikan kita nyawa sekalipun. Kadangkala manusia tidak luput daripada segala kelemahan, kekurangan, tapi kita bisa hidup sampai hari ini, hidup dengan baik, itu adalah berkat anugerah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa Surgawi, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Shalom ibu-ibu yang terkasih. 姐妹们平安， Ya, kita bersyukur hari ini ketemu lagi. 感谢神，我们又再一次见面。 Kayaknya tahun lalu tentang kapan ya ke sini. Saya itu memang kalau jalan itu selalu terbalik-balik gitu ya. Jadi tadi itu di perjalanan itu hampir 1 jam putar-putar. 刚才来到这里，迷路了差不多1个小时。 Yang lalu juga seperti itu. 上一次2年前也是这样。 Jadi saya terakhir baru saya lihat di map. Kenapa nggak dari awal ya lihat map ya gitu ya. 我最后看了地图，我就懊悔，为什么不从头就看地图呢？ Nah itulah hidup kita ibu-ibu. 那就是我们的生活。 Di dalam hidup kita seringkali kita hanya dengar orang ngomong apa, terus menurut insting kita seperti apa, tapi kita tidak dengar apa kata firman Tuhan. 很多时候我们觉得我们听人家的话，或者是我们的感觉如此，可是没有真正的听神的话说什么。 Ya karena tadi tuh saya nanya orang, katanya belok sini, sudah belok sana gitu. Jadi banyak belasan orang yang saya tanya. 10多个人问东问西，问不出什么东西。 Ada satu yang naik sepeda lagi, dia bilang saya anterin, jadi nah sepedanya lambat, jadi saya juga ikut lambat gitu ya. 跟说不懂路的人， Nah, jadi saya bersyukur akhirnya sampai dan tidak telat. Tidak telat maksudnya lewat banyak, lewatnya 1 menit ya. 感谢神，终于到了这里，就迟了1分钟。 Ya hari ini tema kita adalah apa ibu-ibu? 我们今天的题目是什么呢？
Nah, tema kita adalah hidup berguna, mati bahagia. 活着有一处，死了也就有一处。 Nah, ini adalah satu tema bagi saya yang sudah masuk usia 50 dan saya berpikir apa yang terjadi dengan masa depanku? Saya punya satu kata mutiara untuk diri sendiri. Hidup berguna, mati bahagia. 身为已经50岁的我，我就想到我前面的道路如何，我就想到一个题目，就是活着有一处，死了就喜乐幸福。 Nah, menjadi tua memang tidak terhindarkan, Ibu-ibu. 每个人都不想老啊， Tapi walaupun demikian, seringkali menjadi tua itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian besar orang. 对某一些人来说，变老不是好的， Apalagi menjadi tua di zaman now. 尤其是对现今的时代来说， Saya sudah tua, 老了 saya sudah tidak berguna. 没用了， Saya bisa jadi apa? 我能够做什么呢？ Jalan aja susah. 走路都很困难， Jalan aja mau dipegangin. 要人家扶着。 Keadaan itu mungkin membuat kita itu merasa kecil hati dan merasa tidak berguna. 这样的状况让我们觉得很伤感，没有用。 Sehingga kadang kita berpikir, apakah Tuhan itu masih peduli dengan saya? 所以我们有时候想，神是不是还顾念我呢？ Apakah semua orang hidup di dalam dunia harus mengakhiri hidup seperti itu? 是不是世上每一个人就要这样的状况结束生命呢？ Ada seorang ibu-ibu yang sudah cukup berusia. 有一个人上了年纪的， Dia setiap hari datang ke gereja 每一天他来到礼拜堂 dan berdoa. 祷告。 Nah, terus kemudian ada satu anak kecil yang iseng ya. 有一个小孩子很调皮， Dia pikir, oh ini sudah doa 3-4 hari. 哦，小孩子想这个老人来了3-4天， Terus kemudian dia sembunyi di belakang mimbar. 然后这个小孩子躲在这个讲台的后面。 Sang ibu itu berdoa berlutut di depan mimbar. 那么那个老太太呢，就是在讲台前面祷告。 Nah, dia bilang apa kepada Tuhan? 那这个妇人说什么呢？ Tuhan, saya sudah tua. 上帝啊，我老了， Kapan Tuhan jemput saya? 我什么时候你接我呢？ Hanya itu aja, setiap hari dia datang dan ngomong seperti itu. 每一天到礼拜堂祷告就是说这个话。 Sekitar 4 hari, 4天， nah, itu anak kecil langsung kasih jawaban. 那小孩子就给他回答， Dia tiru dengan suara yang kencang seperti orang tua yang begitu wibawa. 那他就好像用一个年纪大的蛮有权威的人的这个语气， Dia jawab, 他说 saya sudah mendengar doamu. 我听了你的祷告， Besok aku akan ambil kamu jam 9 pagi. 明天早上9点钟我来娶你。 Nah, ibu-ibu sekalian kira-kira ibu-ibu ini ketika pulang ke rumah dia bagaimana? 你想这个老人回家以后他怎么办呢？ Apa dia bilang, puji Tuhan besok saya akan dijemput gitu 他是 kan? 不是感谢神啊？上帝明天就接我呀？ Rupanya enggak tuh. 不是这样的， Sepanjang malam dia gelisah. 整个晚上他就很烦躁， Dia memikirkan apa yang sudah didengarnya. 他就想到那个前面所说的话， Dia ketakutan. 他害怕了。 Nah, ibu-ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang sangat ironi ya untuk kita 姐妹 sebagai 们，对我 anak 们来 Tuhan. 说是充满讽刺的。 Nah, kita seringkali berdoa tapi nggak percaya dengan jawaban doa. 那时候我们祷告，可是不相信神垂听祷告。 Nah, kalau saya pergi besuk ke rumah jemaat yang sudah tua, yang sudah nggak bisa datang ke gereja lagi. 我探访一个年纪大的不能够来到礼拜堂的姊妹， Nah, saya lihat mereka sangat menderita. 看到他们很痛苦。 Tapi ketika ditanya, 可是当我们问他的时候， apa yang mau didoakan? 你要祷告什么呢？ Ada yang sudah lanjut usianya, tapi dia nggak bisa jalan ke gereja. 有的人已经年纪大了，不能够走到礼拜堂， Dia minta doa supaya Tuhan sembuhkan kakiku. Saya mau jalan ke gereja. 他说：“上帝医治我的脚，我要走路到礼拜堂。” Saya pikir, oh dia masih berpikir untuk hidup loh. Dia nggak bilang cepat-cepat jemput saya ke surga. Dia nggak ngomong gitu ya. 我就想，原来他还像活着，他没有求神来接他，他要到礼拜堂。 Ada yang sudah terbaring ya di atas ranjang sudah tidak bisa jalan. 有的已经躺在床上不能走了， Sudah lama belasan tahun.
10多年了。 Kita tanya kepada dia mau doa apa. 我们问他你要我们祷告什么 Yang penting damai sejahtera. Dia nggak minta supaya Tuhan jemput loh. 啊？他没有求神接他，他说最重要的我有平安在我的心， Berarti sebagian besar orang itu masih ada semangat hidup 表 sebenarnya. 示说有很多的人还有活着的精神。 Setiap orang akan mati, 每个人都会死的， tidak peduli usia muda atau usia tua. 男女老幼不分年龄。 Hanya biasanya orang yang lebih tua itu biasanya lebih sering memikirkan kematian. 一般来说，年纪大的人比较多思想死亡。 Kita seringkali berpikir hidup itu melelahkan. 我们常常想这个生活好累啊， Tapi kalau disuruh mati jangan dulu. 可是 Ya. 叫你死，不要。 Sehingga ada satu perkataan hidup segan mati tak mau, mati Ah. ogah ya. 活着就很辛苦，死了也不甘愿。 Padahal firman Tuhan ada banyak sekali pesan-pesan, ada banyak sekali janji-janji untuk orang-orang tua. 其实圣经里面有很多对年纪大的人的应许。 Bukankah Paulus mengatakan tadi yang kita bacakan tadi, hidup itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 刚才我们不是说过吗？保罗所说的活着是有益处，死了就有喜乐。 Kalau saya hidup, saya mau hidup untuk Kristus. 假如我活着，我要为基督而活； Kalau saya mati, oke, itu untung. 我死了就有益处。 Karena itu hal yang pertama, 为这个缘故，第一个重要的 terimalah sebuah kenyataan bahwa kita sudah tua 要接纳、接受我们年纪大了， dan mensyukurinya. 为此感恩吧。 Nah, ibu-ibu sekalian, waktu saya sudah umur 50, saya pikir, wah, ini hidup saya sudah berapa lama lagi? 当我50岁的时候，我就开始想，我还有多少年呢？ Saya mulai berpikir, Tuhan, karir kedua Tuhan mau apa? 我开始想，我第二个这个事工应该是什么阶段呢？ Tapi di dalam hatiku juga terpikir, Tuhan, kalau saya lihat orang-orang tua itu, saya juga merasa ciut juga. 可是呢，我说上帝啊，当我看年纪比我更大的时候，老实说，我的心有一点心酸。 Dalam hatiku, sebentar lagi saya harus pensiun. 我想，我不久我就要退休了。 Ya, kemarin itu biasanya kan kami sebagai guru itu kan ada dana hibah sedikit sih dari pemerintah ya. 我是传道人，我也教书。一般来说呢，政府会给我们学校一点的津贴。 Kemarin itu ada seorang, biasanya kalau ada kan yang tidak dapat, jadi kita itu kalau dapat dana hibah, biasa kita keluarkan bersama-sama, urunan sama-sama kasih kepada yang tidak dapat. 那有一些老师没有得到津贴，一看你的那个这个环境，所以呢，我们把政府的津贴呢，大家平分给那些没有的。 Kemarin ada yang nanya, ibu dapat nggak? 昨天有人问我，他说你拿到了没有？ Saya bilang saya belum sempat cek. 我说我还没有查看。 Dia bilang soalnya itu ada beberapa yang nggak dapat. 那个同事告诉我，有一些人得不到。 Terus saya bilang siapa yang nggak dapat? 我就问哪一个人得不到呢？ Oh itu yang sudah umur 60. 已经60岁的得不到。 Saya itu merasa ada sedikit empati ya, saya merasa sedih dengan mereka. 我听了以后有一点伤感。 Jadi saya berpikir suatu hari saya akan seperti itu. 我没有像他那样子。 Ketika sudah di atas 60, maka kita harus dipensiunkan sebagai guru. 到了60岁呢，你要不要就要叫你退。 Saya merasa berempati dengan mereka. 我很同情对那些60岁以上的人， Apa perasaan mereka? 他们的感受又是什么呢？ Ketika mereka setiap hari sibuk sekali untuk mengurusi anak-anak, 当他们每天要忙着料理他们的儿女， tapi tiba-tiba suatu hari dia harus melepaskan itu semua sama sekali. 可是有一天呢，他们没有在教授的，他要放弃这一切。 Jadi bagaimana kita sebagai orang yang sudah pasti akan menuju ke sana? 那么我们呢，以后要怎么办呢？ Nah, yang tadi yang pertama itu adalah terimalah kenyataan kita sudah tua dan mensyukurinya. 第一要接纳，第二要感恩。 Semakin tua umur kita, 我们年纪越大， maka kita semakin merasa Tuhan itu menyertai saya. 我们还要感受到上帝还是与我们同在， Betul gak ibu-ibu? 是吗？ Ada banyak orang, anak yang baru lahir meninggal, anak remaja meninggal, orang yang baru pemuda 30, 40 tahun meninggal. 你看，有的人生下来死了，少年人死了，年轻人20几岁也死了， Tapi saya masih hidup. 可是我呢还活着， Saya masih diberi kesempatan untuk hidup. 我
还有机会活着。 Tuhan mau saya hidup lebih lama di dunia. 上帝如果要我活在世上更久一点， Itu berarti bahwa Tuhan masih mau pakai saya. 那表示说上帝还要用我， Itu berarti mungkin Tuhan masih mau beresin hidup saya. 那表示说上帝还要整顿我这个生命， Ya Tuhan masih mau beresin kita ini. 上帝还要整理我们。 Sehingga Alkitab mengatakan, 圣经说， Yesaya 46 ayat 6-4 mengatakan, sampai masa tua aku tetap diam. 以赛亚64章先知说，直到我年老的时候，上帝还要怀抱我； Sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. 到我年老发白的时候，上帝还要怀揣我。 Aku sudah melakukannya dan aku mau gendong kamu terus. 哦，上帝说，我还要一直怀抱你， Aku terus memikul kamu dan menyelamatkanmu. 我不断的怀抱你，要拯救你。 Ya karena itu ibu tadi nomor satu adalah 为这个缘故，第一， terimalah kenyataan 接纳 dan 事实； mensyukurinya. 第二，要感恩； Yang kedua adalah 第二， walaupun tubuh kita sudah melemah, 虽然我们的身体软弱， tapi ingatlah bahwa kita punya kelebihan. 记得你有优点。 Amsal 16 ayat 31 mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah 这也就是说，白发是年老人的冠冕， yang didapat pada jalan kebenaran. 在正道上我们能够得着。 Hiasan orang muda adalah kekuatannya, 年轻人的所夸耀的就是他的力量， tapi keindahan orang tua adalah uban. 但是年老的人的荣耀就是他的白发。 Pasti ayat ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh menghitamkan rambut, ibu-ibu. 姐妹们，不表示说你就不可以染发， Nah, tapi artinya bahwa orang yang sudah berusia lebih lanjut itu memiliki kebijaksanaan 那染发表示说年长的人有他的智慧， yang didapat dari masa-masa sulit yang sudah kita alami, 就是通过我们生活上的各样的困难，我们得到智慧， yang belum dijalani oleh anak-anak muda. 是年轻的人所没有走过的。 Sehingga kita tahu bahwa Tuhan kasih saya usia yang lanjut, Tuhan sudah menghiasi saya dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga. 所以虽然我年纪大了，上帝给我有许多丰富的人生的经历。 Tidak sedikit orang-orang ketika berusia lanjut itu menjalani hari-harinya dengan kepala yang tertunduk. 有不少的人年纪大了，走路的时候就垂头丧气， Mereka merasa gagal 他们觉得失败， karena nggak punya simpanan, 因为没有储蓄， nggak punya uang pensiun, 没有老人金， dan dia akan merasa malu. 觉得很羞耻。 Seolah mereka nggak layak dihormati karena nggak punya harta. 他们觉得他们不被尊重，因为没有财产。 Nah, ibu-ibu sekalian, 各位姊妹们， tidak ada seorang pun manusia yang hidup dalam dunia hidupnya sempurna. 没一个人活在世上，他是完全无瑕疵的。 Semua orang pernah melakukan kesalahan, 每一个人都做错过事情， pernah kehilangan momen, 我们曾经失去过机会 pernah salah langkah. 哦，我们曾经走错， Tapi hal itu tidak membuat kita merasa hina, 但是不要因为这样觉得自己很卑微， tanpa membenci diri sendiri. 不要恨恶你自己， Karena kalau kita benci kepada diri sendiri, 因为如果 kita 你讨厌你自己， malah akan menambah beban kita. 你讨厌自己就增加你的重担了呀。 Nah, Tuhan memberi kita kesempatan hidup bukan untuk menghukum kita, ibu-ibu, 上帝给我们活着的机会，不是要我们丧气， melainkan supaya kita bisa menerima diri kita apa adanya, 乃是叫我们能够接纳我们自己所有的， mengampuni diri sendiri, 你原谅你自己， menerimanya, 你接纳自己， dan mengasihinya. 你爱你自己。 Nah, kekuatan sejati pada seseorang 一个人真正的力量， itu adalah bahwa kita itu menerima diri kita 乃 sendiri, 是在于我们接受我们自己。 dan Tuhan menerima kita apa adanya. 上帝接受我们就是这样子的状况，他接纳。 Nah, di saat anak muda masih cari arah, 年轻人还寻找他们的方向， orang tua sudah punya harta yang nggak bisa dilihat, 老人已经有了看不见的财宝， yaitu waktu, pengalaman, jaringan sosial itu dimiliki oleh orang tua. 年纪大的人有经验有人脉， Orang tua juga pernah gagal tapi bangkit lagi. 老人也曾经失败，但是他站起来。 Oleh karena itu kita bisa menjadi mentor bagi mereka. 为这个缘故，我们可以做年轻人的导师， Bahkan bisa menjadi mentor untuk anak tetangga.
可能我们也能够做我们邻居孩子的导师。 bisa berbagi nilai ketika diminta. 当我们有人家向我们讨教的时候，我们有所给的。 Nah, kalau nggak diminta, kita diem aja. Ya itu ya. 人没有向你讨教，你 Karena kalau kita 闭嘴。 terlalu banyak ngomong, malah dijauhi. 太多说话，人家都远离我们了。 Nah, jadi kalau anak-anak kita meminta nasihat, baru kita ngomong. 孩子讨教的时候，你才说， Kalau kita ngomong dulu, dia nggak akan dengar. 你先说，他不听啊， Sehingga dia akan mengatakan kita itu loso. 他 Ya, 会说你多嘴啰嗦。 ya, aduh, saya pusing mama saya. Sehingga dia kalau ada apa-apa nggak akan datengin kita. 我讨厌了我的老妈啰嗦，有什么事情他都没有找我。 Dia kan kalau datang ke rumah kita dia menjadi beban. 如果他来看我们，他觉得是重担 Dia akan merasa dikuliahi. 啊，他觉得你跟他说教啊。 Kita ngomong baik-baik aja, mereka bisa merasa kita kuliahi mereka. 我们好好跟他们说，他们也觉得我们在教训他们。 Sehingga ketika kita menjadi semakin tua, kita mengerti bahwa kita belajar untuk peka. 年纪越大，我们要小心，要懂得沉默。 Ya, ketika kita tidak bisa, ketika mereka ada masalah, 当他们年轻人有问题的时候， mereka tidak berani datang kepada kita. Ketika dia cerita kepada kita, kita yang bermasalah. 如果年轻人问我们的时候，我们反而给他们重担的时候，他不来了。 Oleh karena itu ibu-ibu, 为这个缘故， kita belajar kebijaksanaan. 要学习有智慧。 Ada kalanya ketika dia ngomong betapa pahitnya pun hidupnya, 有的时候他们讲的虽然是这么样的很苦， ekspresi kita tetap tenang. 你的表情要保持安稳。 Kadang-kadang kita harus telan pil pahit itu. 我们要好好的去听， Lalu kita dengerin saja. 你就听吧。 Kalau kita nggak kasih, dia nggak minta nasihat, kita nggak usah kasih nasihat. 如果他在说，他没有讨教，你不要说。 Dan kita bisa membawa di dalam doa. 我们可以听了以后放在祷告中， Kita bilang kita doa bersama. 我们就说来吧，我们一起祷告。 Sehingga mereka ketika datang kepada kita, 所以当他们来到我们面前的时候， dia tahu bahwa itu adalah rumah bagi mereka. 他知道那是他的家。 Jadi ketika dia pulang, dia senang sekali bertemu dengan kita. 他回家的时候就高兴见到我们， Karena dia bisa curhat, 他可以向我们倾诉， tidak dihakimi. 没有被判断。 Kalau dia curhat, 如果他讲心声， terus kita potong, 然后我们把它切断。 terus kita bilang dulu, mama gak gini loh, bla 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 bla. 你不要说哦，我妈妈从前没有这样子啊。 Dulu ketika saya seusiamu, saya sudah begini. 从前我像你这个年纪的时候，我经历过这些。 Maka dia akan mengatakan, mama mah, adu nasib. 那他就说妈，你是跟这个命运搏斗的。 Selalu ngomong begini, menceritakan kehebatanmu. 哦，你就讲你的厉害。 Karena ketika kita ngomong kita hebat, dia merasa kita itu lagi ngomong dia bodoh. 当我们说我们厉害的时候，他觉得你在讲他很笨。 Nah, jadi ibu-ibu sekalian, mari kita belajar untuk menyerahkan segala permasalahan itu kepada Tuhan. 所以我们要学习把他们一切的困难带到神的面前。 Jangan fokus dengan apa yang kita tidak miliki. 我们不要说我们所没有的， Atau ya kita berkata, ya saya nggak sekolah banyak, saya tadi bisa apa-apa. 你千万不要说我没有读到什么书，我什么都不会。 Atau misalnya kita ngomong, iya mama sudah kuliahin kamu. Ya mama banting tulang tuh kuliahin kamu. 你也不要说我年轻的时候啊，我真的死去活来赚钱给你啊。 Seolah-olah kita minta jasa sama mereka. 你这样说，好像你就要跟他讨功劳。 Jadi jangan fokus kepada kekurangan kita. 你不要专注在自己的缺点， Tapi fokuslah apa yang masih bisa kita berikan. 你要专注你能够给他什么， Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. 不要把自己跟别人比较。 Atau mengatakan, tuh anak siapa tuh? Bawa mamanya pergi ke luar negeri jalan-jalan. Tuh siapa tuh? Mamanya dia begitu sayang sama anaknya. Lalu anakku? 你千万不要说，你看某某人的孩子带他的爸爸妈妈出国，我的孩子呢？ Mari kita mensyukuri apa yang ada. 让我们为做我们所有的而感恩吧， Hidup sederhana. 简单朴实的生活。 Hal yang paling menenangkan bagi kita adalah
bukan kemewahan, tapi kesederhanaan. 叫我们能够暖心的，不是能够很奢侈的，乃是很简朴的生活。 Bukan seberapa banyak yang kita miliki, 不是我们拥有多少， tapi berapa besar yang kita bisa nikmati. 乃是我们能够享受多么大。 Hidup minimalis bukan hidup miskin, Ibu. 我们简单的生活不是很穷，不是， Tapi kita memilih untuk menyimpan yang penting. 但是我们能够储藏最重要的， Memasak sendiri, berkebun, 自己煮菜，种一点什么东西 bertukar barang dengan tetangga yang seusia gitu ya. 我们能够跟我们的邻居交换一些什么东西。 Sehingga yang ketiga, masa tua itu tetap produktif. 所以第三，到老的时候还能够有用、有价值。 Ya, ibu-ibu sekalian, kalau kita tanya sama anak-anak soal menanam, mereka itu mungkin banyak kan tidak bisa. 如果我们跟他们讲种什么东西，可能年轻人也不会。 Tapi ibu-ibu kita bisa menanam. 可是我们能够自己能够种东西， Iya, biasanya ya kalau saya lihat ya di daerah kami Jembatan 5 itu Kinkufan itu apa ya namanya ya? 在我们这个Kemangi. 五角桥有人种这个金花一个芒果。 Nah, biji selasi itu mereka sampai bisa jual di pasar. 你知道吗？有的人种了很多那个果子，小小的是那些能够拿去巴沙卖， Ya, itu adalah ada penghasilan tambahan. 有收入啊。 Terus kemudian sekarang kan ada lidah buaya. 还有那个芦荟 Atau misalnya itu daun kunyit. 那个黄姜的这个叶子， Daun bawang. 这个葱， Ya kan? Nah itu sebenarnya adalah bisa penghasilan dari rumah 那些能够我们在家里种，有一点带一点收入， atau paling enggak bisa dipakai untuk sendiri. 起码能够自己用。 Jadi kita bisa menciptakan penghasilan dari rumah 所以我们能够创造我们一点点的收入， atau kita bisa menjadi sumber bagi cucu anak kita. 或者是我们能够成为我们儿孙的这个祝福。 Maka biasanya kan ada banyak produk dapur mama, gitu kan ya? 有的说这个是妈妈的厨房， Resep mamaku, gitu kan? 母亲的这个菜谱。 Jadi walaupun kita nggak sekuat dulu, 所以我们虽然不像以前那么有力， tapi kita bisa menurunkan bakat itu kepada anak cucu. 可是我们能够把我们的技能传给我们的儿孙。 Jadi kita ditantang untuk lebih cerdas 我们被挑战，能够有更加的精明， untuk mencari penghasilan. 要找一点点的额外的收入。 Jadi dapur bisa menjadi sumber penghasilan. 厨房能够成为我们得到祝福的，得到一点的收入。 Sehingga kita masih tetap produktif. 我们还能够生产一些什么东西？ Hari-hari apa yang bisa kita berikan? 我们能够给我们所能够给的。 Misalnya kalau misalnya ada anak tetangga yang enggak dijaga, kita bisa jaga mereka, itu juga bisa. 比方说隔壁的小孩没有人看顾，你可以帮忙呀。 Ya, membuat gorengan, kue kering, 你能够做一些什么小小的点心炸的 make 东西 from home. 啊？ Kalau misalnya kita buat terus anak cucu kita misalnya merasakan itu enak, terus dia bilang jual aja mak, jual aja. Nah, 可能我们做的很好，儿孙觉得好吃，可能他们会鼓励我们，拿去卖。 gitu ya. Oke, saya buat open PO sana gitu, nenek yang buat. Gitu. 所以呢，我们能够做，然后就教他们上网。 Karena mungkin kita ketinggalan bagaimana marketingnya secara digital kan, 你不能够推销，你不能够上网， tapi mereka bisa. 儿孙能够Sehingga mereka merasakan bahwa keberadaan kita sangat berarti. 儿孙就会觉得我们的存在是有意义、有价值的。 Nah, jadi kalau kita bisa WA, bisa juga kita buat, terus kemudian kita taruh di status misalnya. 比方说我们能够用手机，智能手机你就用， Atau dari tangan bisa merajut, 或者是你能够这什么东西。 atau dari plastik daur ulang membuat apa? 我们的这个塑胶能够被化成另外的东西。 Buat keset kah? 我们能够做这个什么？ Keset itu 想到 ya, jadi apapun yang bisa kita hasilkan. Karena orang-orang yang angkatan-angkatan kita ini, angkatan generasi X, di atasnya adalah baby boomers. Nah,
那我们这一代的，我们在上去呢有这个 baby boomer 这里有一个名词，他们的一个世代， Biasanya ya 60-an tahun atau 60 tahun ke atas. 那就是 baby boomer 就是在60以上的那一代叫做 baby boomer。 Kita waktu zaman dulu itu lebih banyak menggunakan tangan untuk melakukan sesuatu. 在我们的时代，很多呢我们就是用手做一些东西， Sehingga kita sangat terlatih. Mungkin bukan saya ya, ibu-ibu sangat terlatih ya. 所以不是我，可能你们的年纪已经习惯了用你们的手 Iya, menjahitkan, melakukan apapun. 能够用手能够做衣服等等， Membuat gorengan, membuat masakan, dan lain-lain. 煮菜等等。 Jadi kalau ibu-ibu kita bisa Mandarin, bisa mengajar Mandarin. 如果你跟我华语，你可以教补习啊， Tidak usah pergi keluar, tapi mereka yang datang. 不必出去，人家来跟你学。 Ya, atau kalau kita ini memang bisa mendengarkan curhatan orang, mereka telepon, kita dengerin. 或者是我们能够聆听一些人的一些心声，那么他们说我们聆听。 Kalau dia nggak minta nasihat, tidak usah nasihatin. 如果他们跟你讨教，你不要教训， Mungkin dia hanya mau curhat aja. 他可能就是要吐出心声。 Jangan sampai dia itu mau nelfon kita, dia cuma ngomong 5 menit, kita ngomongnya 45 menit. 你注意啊，他打电话给你，不要他说5分钟，你自己说了40分钟， Lain hari dia kapok, 下一次他怕了， nggak mau ah. 不要了 Walaupun kita itu banyak pengetahuan, ibu-ibu, 啊！我们要留意这些东西， tapi pengetahuan itu justru mengontrol diri kita. 我们要学习怎么样来节制我们自己， Sehingga mereka itu merasa kita menyenangkan. 让他们觉得跟我们说话是一件很快乐的事， Dan dia suka sekali mencari kita. 他们喜欢找我们， Itu adalah berkat, ibu-ibu. 那是祝福。 Walaupun itu tidak menghasilkan uang sekalipun, 虽然这个没有钱的， tapi kita merasakan diri saya itu bermakna. 可是我们觉得我们的生命有价值。 Sebenarnya itu refreshing loh. 其实这是一个一个心灵的一个新鲜。 Biasanya kalau saya pribadi, kalau liburan 我放假的时候 seneng sih, tidak usah bangun pagi-pagi ke sekolah. 很好啊，放假不必教书啊。 Tapi ada saatnya saya merasa kosong juga kalau libur terlalu lama. 但是放假太久，我也觉得很空虚。 Rasanya kok nggak ada lagi ya ketemu anak-anak, begitu kan? 我就觉得没有见到我的学生啊。 Ketemu mereka walaupun capek, tapi itu nambah energi juga. 那如果是教书的话很累，但是也是很开心的事。 Oleh karena itu, ibu-ibu, 为这个缘故， hal yang keempat adalah 第4点， mari kita aktif dalam komunitas. 让我们在我们的社群里面活跃， Saling mendengarkan satu sama lain. 彼此倾听。 Ketika diminta nasihat, kita kasih nasihat pendek-pendek saja, 如 jangan 果人家讨 panjang-panjang. 教，讲一点点，不要讲的太多。 Sehingga kita merasa bahwa datang ke persekutuan wanita, kita tuh pulang kita senang, kita 我们 punya 来 tenaga 到 lagi. 姐妹团契，我们彼此交流，我们都很欢喜。 Oleh karena firman Tuhan katakan yang sebenarnya hari ini akan kita bahas ya. 所以我们今天就可以说，今天我们在团契里面，我们听些什么东西？ Yaitu Mazmur 94 itu mengatakan ayat 12, 那就是诗篇第94篇说， orang benar akan bertunas seperti pohon korma. 一人好像发旺如棕树一样。 Ini menjadi gambaran tentang kita, ibu-ibu. 这是我们的描述，对我们的描述。 Pohon korma yang ditanam di padang gurun itu, 这个在旷野里面种着的棕树， mungkin ibu-ibu pernah mendengar, kalau ibu-ibu mau baca di Google juga ada. 如果你们要从Google听也可以。 Itu bijinya harus masuk ke dalaman 1 meter sampai 4 meter di dalam. 棕树的种子要种在地下，大概4公尺深。 Jadi artinya bahwa dia itu masuk ke dalaman itu supaya dia bertumbuh, dan di atas itu harus dikasih batu. Maksudnya sudah ditanam terus dikasih batu. 那棕树你把种子种在4个公尺深，上面要有石头。 Jadi dia harus bertumbuh dulu, terus ketika kalau dia mau naik, ditahan, jangan naik dulu. 所以这个棕树的种子，当它放苗的时候，要长的时候有石头，不是它就受到一些阻碍。 Jangan tumbuh ke atas,
要向上生长。 Jadi dia harus bertumbuh ke dalam akarnya cari sumber air. 向上生长有石头，所以它要向下，向下呢就有水。 Nah, jadi semakin dalam dia cari sumber air. 所以这个种树呢，它的根呢就越来越深，找到有水的地方。 Nah, sehingga ketika dia makin bertumbuh, dia sudah kuat sampai itu batu itu bisa terpelanting karena dia sudah naik. 那它往下的时候它有水分，一直到它生长到有力的时候，它就可以冲上那个石头。 Maka kita adalah orang benar, kita bertumbuh seperti pohon korma. 一人发旺就是如此，好像种树一样。 Batin kita, roh kita bertumbuh dengan kedekatan dengan Allah. 我们灵性增长，我们越跟神靠近， Sehingga kita kuat dan kemudian kita keluar menghasilkan buah. 以至于我们接近神有力量，我们能够冲上许多的困难。 Nah, jadi ada dua pohon yang disebut di sini. 所以这里讲到两种树， Satu pohon korma, 一个是种树， yang kedua adalah pohon aras di Libanon. 一个是利巴嫩的香柏树。 Nah, pohon aras di Libanon itu, 利巴嫩的香柏树， Libanon itu dia punya bendera. Itu bendera adalah pohon aras. 你知道利巴嫩这个国家它的国旗呢是什么呢？国旗就是香柏树。 Ah, jadi pohon aras ini besar sekali. 这个香柏树是很大很大， Dia tumbuhnya sampai diameternya itu panjang sekali. Kalau misalnya kita merentangkan tangan, sayang sekali ya nggak ada LCD. Itu merentangkan tangan bisa berapa orang merentangkan tangannya untuk diameter. 那么棕树如果你要把它抱起来，要3个人才能够把它抱住， Nah, jadi itu besar dan tinggi. 很高又很大， Nah, ini sebuah cerita tentang kita, Nah, justru- perumpamaan tentang kita. 那就是描写我，描 Kita 写我们。 bertumbuh, orang benar itu seperti pohon korma, 所以圣经说，一人生长如利巴嫩的香柏树， menghadapi tantangan dan badai kehidupan, 要面对人生的许多的 tapi 挑 itu 战， membuat kita kuat. 挑战让我们能够坚固。 Nah, jadi ada satu lagu yang akhir-akhir ini ya sangat viral juga rohani. 最近有流行一个歌曲， Walaupun gunung itu tidak berpindah, 虽然山没有移动， di dalam hidup kita bisa menghadapi kesulitan. Gunung itu nggak pindah, masalah nggak pindah. 我们生命里面有很多的困难，好像山那样的坚固不摇动。 Tapi walaupun dia nggak berpindah, 虽然这个山不会移动， tangan Tuhan bersama dengan kita, kita yang akan mendakinya sehingga lewat. 可是神的手还有我们的力量，我们爬上这个高山， Nah, jadi kita akan melewati gunung itu bersama dengan Tuhan. 我们能够跟神一同越过那个高山。 Oleh karena itu kita menjadi tenang. 为这个原因，我们很困难是吗？ Nah, bukankah itu adalah orang benar yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidup? 这个困难就是一个艺人经历了神的同在。 Saya tidak takut dengan masalah apapun. 我不怕任何的困难， Bukan karena saya kuat, karena saya hebat. 不是因为我有力， Tetapi saya sudah bersama dengan Tuhan melewatinya sekian puluh tahun. 那是因为在这几十年里面，我已经与神同行。 Sekalipun ada kalanya Tuhan pindahin gunung, 纵然有的时候神会把那个山挪开， Tuhan buat mujizat. 神行神迹， Tapi ada kalanya mujizat itu bukan sesuatu yang kita pikir selesai begitu. 但是神迹有的时候不是说那个困难就马上就消掉， Tapi mujizat itu adalah saya berhasil membuat mujizat bersama Tuhan. 有的时候呢，神迹就是我能够克服困难，与神同在， Saya kok bisa melewatinya ya? 我能够通过， Nah, saya bisa melewatinya sehingga saya semakin kuat seperti pohon korma itu. 所以我能够通过这个困难，我坚固好像香柏树， Sehingga saya bertumbuh begitu lebar dan besar. 所以我能够生长到又高又大。 Nah, firman Tuhan katakan waktu masa tua pun mereka masih berbuah. 圣经说，年老的时候仍然结果子， Menjadi gemuk dan segar. 满了这江而长发青。 Supaya memberitakan bahwa Tuhan itu benar. 为的是让我能够传讲神是真实的， Dan dia gunung batu dan tidak ada kecurangan. 他是诚实公义的，没有故意。 Nah, ibu-ibu sekalian, 各位姊妹， itulah kita. 那就是我们， Kita hidup berguna 我们活着之后有用， dan kita mati pun bahagia.
死了就有益处。 Kita akan berjalan dengan tegak, kepala tegak bersama Tuhan. 我们能够昂首走路， Walaupun saya semakin tua, 虽然我年纪越大， tapi Tuhan katakan bahwa orang yang tua ini akan memberitakan bahwa Tuhan itu benar. 但是年老的人能够见证说神是真实的， Dia gunung batuku, 他是我的磐石， tidak ada kecurangan. 没有毫无故意， Orang lain bisa melihat diri kita 人能够看见我们 sebagai orang benar 是一个艺人， yang memberitakan Tuhan 传扬神， melalui diri kita. 借着我们的生命， Nah, Ibu-ibu, 4 hal itu apa 4 件 itu 事， yang kita renungkan hari ini? 哪4件呢？听好好， Satu, 第一， terimalah kalau kita memang sudah 接纳事实，我们年纪大了， penuaan 年纪大了， dan bersyukur. 感恩， Oh Tuhan, terima kasih saya masih hidup. 神啊，谢谢你，我还活着， Oh Tuhan masih mau pakai saya. 神要用我， Tuhan masih mau beresin saya. 神要整顿我， Belum selesai Tuhan 哦， Tuhan 我 dengan 还没有 saya. 结束，我还没有结束。 Nah, yang kedua apa? 第二， Ada catat nggak? 你要记吗？ Walaupun tubuh mulai melemah, 虽然身体衰败， kita punya banyak 我 kelebihan. 们有很多的优点。 Di sini pasti banyak guru. 你这里很多的老师， Semua adalah guru. 每个人都是老师。 Ada yang bisa bikin gulai, 有人能够做布雷， ada yang bikinnya enak sekali. 有的人做的很好吃， Ada yang bisa masak mie. 有的人能够炒面。 Nah, kayak di Jembatan 5 ya. 我们教会， Anak saya aja bisa bilang, 我女儿就说， kalau makan apa namanya mensian misoa, kalau makan misoa itu sama ibu itu pasti oke. 我女儿说，如果要吃面线，那么阿姨在教会里面很会做。 Kalau mau makan cai pan mesti sama ini. 要菜板呢，就另外的阿姨。 Kalau mau makan gulai itu gulainya ini ani. 我要吃布雷呢，就是阿妮。 Kalau mau makan sancen itu sama ini kimlan. 一定呢，你吃他的上菜， Jadi mereka udah tahu kalau mau makan nasi campur 要 itu 吃 sama 西洋 ikan 味 kucing. 要到那里去。 Nah, kalau es yang enak ini, puding yang enak ini, masing-masing punya keahlian. 真的每个人都有他的特长。 Nah, jadi ibu-ibu sekalian, saya percaya semua di sini adalah guru. 姐妹们，我相信你们这里每个人都是老师， Ada yang guru bahasa Mandarin, 有的能够教中文， ada yang guru dalam bidang-bidang tertentu. 有的能够在某些事上能够教人的。 Nah, cara menghitung yang cepat seperti ini. 算得 Misalnya, 很快的就是某某人。 ada guru yang mungkin fashion designer. 有的人很会设计， Kalau minta dia buat baju untuk pasca, siap langsung. 如果有人要做复活节的制服，你找某某人。 Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita itu sangat produktif. 我们是能够有生产的能力， Semakin tua kita, semakin banyak kita diisi oleh Tuhan. 年纪越大，神的恩典越多。 Tapi dengan catatan, kita mau dan bersedia untuk belajar. 有一个条件，你肯，你愿意做。 Amin ibu-ibu. 阿门。 Kita masih berguna, amin. 我们还有用，对吗？ Sekalipun kita sudah nggak bisa jalan lagi di atas ranjang pun, kita juga sangat berguna. 纵然你现在不能够在床上站立但是你还有用， Ya bergunanya ada apa? Banyak loh. 很多用。 Satu, 第一， kita bisa berdoa. 祷告； Dua, 第二， kalau masih bisa ngomong, kita bisa dengerin curhat orang. 还能够说话了，你也能够听人，让你倾心吐意。 Tiga, 第三， kita bisa menenangkan diri. Tuhan sangat senang karena orang-orang yang sudah terbaring ini yang punya banyak waktu untuk bicara dengan dia. 第三，能够安静听人家讲。你躺在床上，人家能够跟你说话。 Terus keempat, 第四， jangan merasa bahwa kita menjadi beban untuk anak-anak. 不要成为儿女们的累赘， Tapi justru itu adalah cara Tuhan untuk mereka berlatih. 但是这就是神的方法，有训练我们的儿孙 Berlatih untuk mengasihi kita apa adanya. 让我们的儿孙能够学习怎么样爱我们，照着我们的状况。 Kesempatan bagi mereka untuk berbakti. 这是我们儿孙的机会，向我们尽孝。 Jadi ibu-ibu jangan menolak kalau mereka itu mau melakukan sesuatu untuk kita. 记得姐妹们，你的儿孙愿意为你做一些什么，你千万不要拒绝。
Karena kalau kita tolak sekali, lain kali dia nggak mau lagi. 因为你一次拒绝以后，他不会要你了。 Awalnya mama memang nggak mau kok dilayani. 当然了，我妈妈就不要。 Jadi kalau misalnya dia bilang, yuk kita adakan acara ulang tahun yuk. 如果儿孙说来，我们来一个生日会， Ya biarkan mereka merayakannya. 不要紧，让他们庆祝。 Jangan merasa gengsi. 你不要觉得失去这个面子。 Terus bilang, gak usah, mama gak suka. 你别说不要，妈妈不喜欢。 Yang seperti itu menyebabkan mereka itu serba salah. 你这样子呢，就叫你的儿女就难为了。 Dia senang kok untuk bisa merayakannya. 他喜欢为你庆生， Semua anak cucu kumpul bersama-sama bersuka cita. 而生聚在一起不是一件乐趣吗？ Walaupun mungkin kita gak suka rame-rame ya. 虽然可能你不喜欢热热闹闹的， Tapi kita bisa bersuka cita bersama dengan mereka. 但是能够跟他们一同喜乐， Dan kita akhirnya menjadi berkat untuk mereka. 我们就成为他们的祝福了。 Jadi jangan menolak kalau dia kasih kita angpau. 所以，如果儿孙给你红包，你千万不要拒绝 Kalau cucu bilang saya sudah kerja kasih angpau ke ama. 啊！如果你的孙子做工了，要给婆婆一点的红包，你要收啊！ Wah, kita sangat suka cita karena dia perhatian sama kita. 哦，我们高兴，因为他们想念我们呢。 Oh iya, terima kasih, bilang gitu 你 kan. 应该对你的孙子说谢谢你， Kamu anak yang sangat berbakti. 你是一个很孝心的 Tuhan 孙子， memberkatimu di dalam pekerjaan. 上帝祝福你的事业 Mungkin bilang ama sekarang mau membalasnya dengan sebuah doa. 啊！你可以说现在婆婆要为你祷告 Doa berkat untuk dia. 啊，为她祝福。 Dengan demikian maka dia belajar sesuatu. 所以呢，他们也学习一些功课。 Karena kalau kita tolak, mereka juga akhirnya bukan hanya kecewa, 如果我们连着拒绝，他们不但要失望， akhirnya dia nggak dapat sebuah teladan yang baik. 以后他没有得到好的榜样， Dan akhirnya keluarga itu menjadi keluarga yang tidak peduli satu sama lain. 结果呢，你的家就成为一个彼此不关心的家。 Amin, ibu-ibu. 姐妹 Mari 们， kita hidup dengan bahagia. 让我们幸福的生活， Jangan melihat hal-hal kecil itu menjadi masalah besar. 不要把小事看成大事。 Kalau dia kurang datang, tidak peduli sama kita, jangan kita marahin. 如果他少来，你也不要跟他生气 Paling kan bilang mama sekarang ada masak gulai, datanglah. 啊！你说我煮不累，你来不来 Gitu ya. 啊？就是这样。 Oke, baik, mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父，我们非常谢谢你的恩典，你的仆人使你用他生命的经历来跟我们分享，求主你赐福你的仆人使你如传道啊，你赐福他的家、他的儿女、他的所带领的学生教会，求主赐福。Terima kasih Bapa kami di dalam surga untuk hamba-Mu, Guru Injil Eli Semu Sugeng yang sudah membagikan pengalaman hidup dia. Itu adalah pengalamannya. Biar kami juga bisa meneladani, kami juga bisa menjadi orang-orang senior yang menjadi berkat, yang tetap bernilai, yang sukacita, yang bisa menerima fakta. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. 我们非常谢谢卢传道今天带给我们美好的信息。Kita sungguh berterima kasih kepada Guru Injil Eli yang membawakan firman Tuhan yang begitu menyegarkan, yang begitu memberikan yang sangat inspiratif, yang sangat menggugah. Kiranya Tuhan berkati akan pelayanan Guru Injil Eliati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup mempunyai nilai, kita hidup berguna, menjadi berkat buat banyak orang. Dan jikalau kita mati pulang kepada Tuhan, kita bahagia, kita beruntung. 神的话提醒我们说，我们活着的时候成为祝福，我们死了就有益处，就有喜乐。我们来唱一首诗歌，借我施恩父。Kita angkat satu puji-pujian, jadikanlah aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat. Kita mohon Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati banyak-banyak